Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, baki komitmen hutang 1MDB RM32.08 bilion, jasa Najib yang tidak harus dilupai. Ulasan sepenuhnya. Jumlah bagi komitmen hutang 1MDB adalah RM32.08 bilion setakat 30 Jun 2022 dengan andaian kadar tukaran wang asing AS1 bersama dengan RM4.50, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz. Beliau berkata bagi tempoh April 2017 hingga Mei 2022, kerajaan telah menyalurkan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman atau pendahuluan sebanyak RM10.85 bilion melalui Kementerian Kewangan MOF dan Syarikat Menteri Kewangan diperbadankan MKD untuk bayaran komitmen dan faedah hutang 1MDB berikutan masalah kewangan dihadapi 1MDB sebelum ini. Selain daripada bantuan kewangan langsung kerajaan, faedah hutang 1MDB juga dibiayai dengan menggunakan dana pemulihan aset 1MDB yang disimpan dalam satu akaun amanah di bawah MOF yang dikenali sebagai akaun amanah mendapatkan kembali aset, katanya dalam kenyataan bertulis di persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur hari ini. Menjelaskan selanjutnya, Tengku Zafrul berkata, setakat 30 Jun 2022, jumlah dana pemulihan aset 1MDB yang berjaya diperoleh semula adalah sebanyak RM19.28 bilion daripada beberapa mata wang asing termasuk dolar Amerika Syarikat, dolar Singapura dan dolar Australia. Dana ini telah dan akan digunakan bagi tujuan pembayaran hutang 1MDB dengan sebanyak RM10.84 bilion telah digunakan untuk tujuan pelunasan hutang 1MDB setakat 30 Jun 2022. Pada masa ini, dana itu masih berbaki sebanyak RM8.83 bilion termasuk hibah dan hutang untung atau rugi tukaran asing, katanya. Selain itu, Tengku Zafrul berkata proses untuk mendapatkan semula dana 1MDB sedang berjalan dan menyifatkannya sebagai suatu proses rumit dan panjang serta boleh memakan masa bertahun lamanya. Ini bukan sahaja melibatkan kerjasama beberapa agensi tempatan dengan asing, malah turut meliputi proses perundangan di mahkamah dan proses rundingan penyelesaian, katanya lagi. Namun, beliau menegaskan bahawa kerajaan tetap komited dalam meneruskan usaha untuk mendapatkan semula semua dana berkaitan 1MDB yang telah diseleweng, sama ada melalui tindakan undang-undang maupun rundingan penyelesaian. Matlamat utama adalah untuk memaksimumkan pulangan bagi melunaskan hutang 1MDB dan mengurangkan beban kerajaan, kata beliau. Sumber bernama Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Saya tidak fikir, kata Mahathir lagi, saya tidak fikir Najib menggemari idea masuk penjara. Dia mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Ya, iyalah, semua orang tidak akan suka masuk penjara. Apalagi digelar sampai mati bekas banduan. Apalagi digelar sampai mati sebagai seorang yang sudah sah bersalah karena sudah masuk penjara. Tapi Najib antara yang tidak suka, tidak idea untuk masuk penjara, kata Mahathir Mohamad. Dia mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Aku fikir ini tidak adil. Ini tidak adil kerana seorang yang bersalah sepatutnya dihukum dulu baru boleh dapat pengampunan, seperti mana yang pernah ditulis oleh seorang ahli parlimen daripada Pembangkang. Beliau mengatakan dia perlu masuk penjara dulu baru dapat pengampunan. Tokmat juga telah memberikan kenyataan itu dalam temu ramah, yaitu Najib perlu masuk penjara sebelum dia dapat pengampunan. Kata Mahathir lagi, sudah tentu hanya yang di-Pertuan Agong, yaitu Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mu'tasim Billah Shah, yang boleh memaafkannya
katanya dalam siaran Facebook resminya pada Kamis, yaitu kemarin. Memang di Malaysia hanya seorang yang boleh mengampuni salah, yaitu yang di Pertuan Agong dengan nasihat daripada Perdana Menteri atau dengan perbincangan daripada Majlis Raja-Raja. Walau bagaimanapun, seperti yang telah ditulis oleh salah seorang ahli parlimen dan oleh Tokmat juga telah mengatakan bahawa Najib perlu masuk penjara sebelum dia dapat pengampunan. Ulas ahli parlimen Langkawi itu lagi, Mahkamah Persekutuan akan mendengar rayuan berhubung perkara berkenan sebelum keputusan dibuat. Sekian dulu ulasan hari ini. Kita nak sambung lagi. Jika dapatan tidak sebulat suara, kemungkinan pengampunan akan diberikan. Ini adalah hasrat orang rasuah yang percaya bahawa kerajaan yang rasuah akan bertolak ansur dengan rasuah mereka, kata Mahathir. Dalam pada itu, Mahathir juga berkata, ramai pengundi yang merasakan bahawa mereka tidak mempunyai alternatif lain dalam memilih pemimpin, memandangkan semua ahli politik korup. Nasib baik perkara itu tidak begitu benar. Terdapat ahli politik yang tidak rasuah, kata Tun Mahathir. Mereka cintakan negara mereka dan mahu Malaysia sekali lagi menjadi harimau Asia. Terdapat juga pertubuhan bukan kerajaan yang mahukan Malaysia menjadi sebuah negara yang hebat. Malangnya, NGO bukan parti politik menurutnya lagi. Jelas Mahathir lagi, cara terbaik untuk NGO mencapai perjuangan mereka dalam membersihkan kerajaan adalah dengan mengundi ahli politik bersih yang tidak berkuasa sekarang tetapi mahu negara pulih sebagai harimau Asia. Atau mereka mencalonkan diri dalam pemilihan sebagai calon dari parti yang bersih tanpa bergabung dengan parti-parti lain, kata Tun Mahathir lagi. Sekian dulu untuk kali ini, isu paling hangat awal pagi ini apabila Tun Mahathir menulis dalam tulisan barunya Jailing Najib dengan tajuk Najib mungkin dapat pengampunan penuh jadi Perdana Menteri semula. Apa pendapat kamu semua? Patutkah Najib jadi Perdana Menteri semula? Dan adakah layak Najib mendapat pengampunan penuh? Sama-samalah kita nantikan keputusan daripada Mahkamah Persekutuan pada bulan Ogos ini akan didengar. Sekian dulu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.